إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita baca hadis yang ke-9 yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Yang mana kita telah sebutkan kepada tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Lut alaihi salam ini cukup banyak. Dan beberapa perkara-perkara yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan manusia yang bercanggah daripada fitrah dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh puak-puak Lut ataupun kaum Lut ini. Yang mana kaum Nabi Lut alaihi salam ini depa buat satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia? Suka laki sama laki. Suka laki sama laki. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung, iaitu kita akan baca hadis yang ke-10 yang menceritakan ataupun bertajuk belalang emas buat Nabi Ayub alaihi salam. Ataupun kita nak masuk pada pagi ini cerita tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Walaupun sebenarnya kalau mengikut kepada rentetan ataupun kepada aturan kisah Nabi-Nabi ini, kita sebenarnya dah skip beberapa Nabi. Sepatutnya selepas daripada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub. Kita ada beberapa Nabi itu. Yang mana insya-Allah Nabi-Nabi itu jika diberi kesempatan kita akan baca pada waktu zuhur pada bulan Ramadan insya-Allah. Kita akan baca pada waktu zuhur pada bulan Ramadan. Oleh kerana dalam kitab kita ni dia tak sebut. Macam saya sebut awal-awal kepada tuan-tuan ketika kita nak baca kitab ni, saya kata kitab ni bukanlah kitab cerita Nabi secara khususnya. Tetapi tuan kitab kita memasukkan sikit saja hadis-hadis berkaitan dengan Nabi-Nabi, maka kita pun cerita tentang Nabi tersebut. Oleh kerana pagi ini cerita tentang Nabi Ayub, jadi kita dah skip cerita tentang Nabi Ismail, kita dah skip cerita tentang Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim, yang mana mai daripada susur galur Siti Sarah.
Dan daripada Ishaq ini ada Nabi Yaqub dan juga Nabi Yusuf. Yang tu insya-Allah Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf nanti dia akan ada cerita dia dalam kitab kita ni. Cuma ada sebahagian besar daripada nabi-nabi yang memang tak diceritakan langsung. Bahkan dalam Al-Quran pun hanya sebahagian kecil saja disebutkan kisah-kisah dan nama-nama mereka. Tetapi mereka termaktub. Nama nabi-nabi ini termaktub dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Insya-Allah ada kesempatan kita akan cerita. Baik, pagi ni tuan-tuan kita nak sebut tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Satu orang hamba Allah, satu orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala rekodkan nama dia dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebut ayat dalam Al-Quran ini berkaitan dengan Nabi Ayub alaihi salam ini dirakamkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Baik, tuan-tuan, dalam sebahagian kitab disebutkan Nabi Ayub alaihi salam ini dia datang ataupun mai daripada susur galur keturunan Nabi Ishaq alaihi salam. Ayub bin Amush bin Tawah bin Rum bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim. Dia ni mai daripada susur galur Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada juga sebahagian riwayat yang mengatakan mak kepada Nabi Ayub alaihi salam ini adalah anak kepada Nabi Lut alaihi salam. Kan Nabi Lut alaihi salam ada 2 orang anak perempuan dan meninggal dunia, akhirnya tinggal seorang itulah yang dikatakan mak kepada Nabi Ayub alaihi salam. Benda-benda tu semua tak perlu kita bincang berat dan detail, sebab benda tu kalau tak sahih ataupun sahih sekalipun tidak mendatangkan apa-apa, tak ada masalah apa pun. Cuma ada sebahagian riwayat yang menyebutkan macam tu. Ala kulli hal, Nabi Ayub alaihi salam ini satu orang hamba Allah, satu orang nabi yang cukup hebat, yang insya-Allah kita akan sebut cerita dia pada pagi ini. Baik, dalam Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub, pendek ceritanya, Nabi Ayub alaihi salam ini satu orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda Nabi Ayub ni beberapa kelebihan yang kita semua nak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cerita Nabi Ayub ni, kita boleh terbayang kita pun sebahagian besar jadi macam Nabi Ayub, dan kita pun berkehendak macam mana yang dikehendaki ataupun kurniaan yang Allah bagi kepada Nabi Ayub ni, kalau boleh kita nak juga ada kepada kita. Tuan-tuan, Nabi Ayub alaihi salam ini seorang yang abdan syakura, hamba Allah yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingginya sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan oleh Nabi Ayub alaihi salam ini mengatasi kepada semua manusia melainkan Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi kita itu kita tak tepilah, memang tak boleh challenge. Tapi nampaknya apa? Apa yang diberi kepada Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub sentiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata ahli syurga itu nanti bila dimasuk ke dalam syurga, saiz tubuh badan itu seperti Nabi Allah Adam alaihi salam. Kan Nabi Adam badan dia besar, kita yang kecil, kita yang tak tinggi, kita yang rendah, kita yang kemetot, kan macam-macamlah istilah kita guna. Nanti masuk syurga dia akan kembali 70 hasta tinggi macam mana Nabi Adam alaihi salam. Umur berapa? 33 tahun. Wajah cantiknya seperti mana Nabi Yusuf alaihi salam. Nanti kita akan cerita tentang kisah Nabi Yusuf insya-Allah lepas daripada ni. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga itu memiliki kesabaran seperti mana kesabaran Nabi Allah Ayub alaihi salam. Tuan-tuan, kenapa Nabi Allah Ayub alaihi salam diberi gelaran dengan abdan syakura? Ni cerita dah kita nak bawa. Baik, tuan-tuan,
Nabi Ayub alaihi salam, baginda Nabi Ayub alaihi salam ini Allah kurniakan kepada baginda ni bermacam-macam kelebihan. Nabi Ayub dia memiliki satu kerajaan, ataupun kalau tak disebut satu kerajaan pun, dia ni mengawasi satu perkampungan ataupun satu tempat, sehingga orang gelarkan dia sebagai satu orang raja ataupun pemerintah di satu tempat tu. Nabi Ayub alaihi salam juga memiliki rupa paras yang boleh dikatakan segak, cantik ataupun elok. Tak cukup dengan tu, Nabi Ayub alaihi salam juga memiliki seorang isteri. Dan Nabi Ayub alaihi salam ni tuan-tuan, ada harta yang cukup banyak. Dan Nabi Ayub alaihi salam juga memiliki anak yang cukup banyak. Bilangan anak yang cukup banyak. Tuan-tuan, kalau kita kira rekod macam hak kita nak ni, macam itulah yang Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim. Siapa tak mau anak banyak? Siapa tak mau harta banyak? Siapa tak mau isteri yang setia yang duduk dengan dia? Siapa tak mau dia ni duduk dalam keadaan orang ramai menghormati dia? Ini yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihi salam. Tuan-tuan, tak kalau tanyalah siapa pun, semua nak. Dia nak anak yang ramai. Dia nak kalau nak anak yang ramai tu, kalau boleh package beserta dengan harta yang banyak. Ada orang yang Allah kurnia dia anak banyak, tapi rezeki harta dia tak banyak. Buat lagu mana dia orang yang Allah kurnia anak banyak, tapi harta dia kurang, duit dia tak ada, miskin pula, susah pula nak sara keluarga, nak sara anak-anak. Nabi Ayub alaihi salam dah Allah bagi pada dia benda-benda tu. Tuan-tuan, selama kurang lebih, walaupun angka ni dia tak berapa tepat, tapi dalam sebahagian kitab disebutkan kurang lebih ketika mana Nabi Ayub alaihi salam mengecapi nikmat-nikmat yang Allah bagi ni, ada harta, ada anak pinak, ada ada kesihatan yang baik, ada rupa paras yang elok, ada segala-galanya. Harta Nabi Ayub alaihi salam ni berunsurkan daripada tanam-tanaman dan juga haiwan ternakan. Memang banyak betul. Tuan-tuan, selama hampir kurang lebih 30 tahun Nabi Ayub mengecapi segala nikmat ini. Seronok tuan-tuan, 30 tahun tak ada masalah apa. Anak clear, harta clear, kesihatan clear, tak ada masalah apa. Tuan-tuan, dalam tempoh 30 tahun, bila selepas daripada 30 tahun, Allah mula uji Nabi Allah Ayub alaihi salam. Apa dia yang Allah uji? Dalam sebahagian yang menyebut dalam tempoh 3 hari tuan-tuan, Allah tarik segala nikmat yang ada yang Allah bagi kepada Nabi Ayub. Pada hari yang pertama, Allah tarik nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan yang Allah kurnia kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub jatuh sakit. Tuan-tuan, kita perlu ingat, jatuh sakitnya Nabi Ayub alaihi salam ni tak seperti yang digembar-gemburkan, yang digambarkan kepada kita. Sebab memang betul tuan-tuan, masa saya kecil pun, masa zaman duk mengaji dulu-dulu pun, zaman kita duk mengaji pernah dengar dulu-dulu pun cerita yang kata Nabi Ayub alaihi salam sakit ni, sakit yang melampau-lampau teruk dia. Sampai berulat dan sebagainya, tak ada sampai macam tu. Taklah kata sampai teruk sampai macam tu, tapi taklah kata sikit sangat. Sakitnya Nabi Ayub alaihi salam ni sakit yang tak ada kepada orang lain yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihi salam. Sehingga kan dalam sebahagian riwayat menyebutkan Nabi Ayub alaihi salam ni hanya mampu Nabi Ayub ini berzikir, yang hati Nabi Ayub ni dan mulut Nabi Ayub ni sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulit-kulit dan juga tubuh badan Nabi Ayub ni semua tubuh badan sakit. Tuan-tuan, kalau kita sakit, biasanya sakit sebahagian, sihat sebahagian. Contohnya sakit kepala, kawasan lain okey. Sakit tangan, kawasan lain okey. Sakit kaki, kawasan lain okey. Nabi Ayub alaihi salam ni satu tubuh badan Allah tarik yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Nabi Ayub alaihi salam ni dikurniakan anak seramai 12 orang. Sebagai riwayat yang lain mengatakan 18 orang. Tak apalah, jumlah yang kita pegang kita kata 12 orang. Tuan-tuan, satu hari ketika mana Nabi Ayub ni jamu ataupun isteri Nabi Ayub ni, anak-anak Nabi Ayub sedang menjamah makanan, duduk di satu ruang, tiba-tiba Allah
Allah cabut nyawa anak-anak Nabi Ayub ni dengan diruntuhkan tempat ataupun rumah yang sedang diduduki oleh Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anak Nabi Ayub, rumah tengah duduk di kawasan dapur, tiba-tiba runtuh rumah tu, menyebabkan semua anak-anak Nabi Ayub alaihi salam meninggal dunia. 12 orang mati, 12 orang. Tuan-tuan, mati sekaligus. Bukannya mati seorang dua, mati sekaligus. Itu yang kedua. Dan hari yang ketiga, tuan-tuan, apa yang berlaku? Allah hantar hama, Allah hantar bentuk kuman, Allah hantar bentuk penyakit kepada semua tanam-tanaman dan juga haiwan ternakan yang Allah kurniakan kepada Nabi Ayub. Mati semua sekaligus. Yang tanam pun mati, yang bela pun mati, habis semua mati sekaligus. Tuan-tuan, dalam tempoh berapa hari? 3 hari. Kesihatan Nabi Ayub, Allah kurniakan kesihatan, kemudian kesihatan Nabi Ayub hilang. Allah kurniakan kekeluargaan Nabi Ayub hilang. Allah kurniakan harta Nabi Ayub hilang. Allahu Rabbi, tuan-tuan, dalam tempoh berapa hari? 3 hari. 3 hari straight hilang habis semua. Tuan-tuan, ini yang kata Nabi Ayub alaihi salam. Walaupun baginda dengan dilanda masalah kesihatan, walaupun baginda ditimpa dengan kehilangan ahli keluarga, walaupun baginda dirundung dengan masalah kehilangan harta benda, tetapi Nabi Ayub alaihi salam tetap menjadi abdan syakura, hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mana nak cari? Kita ni tak tahulah duduk tak mana kita ni. Sebab itu kisah Nabi Ayub alaihi salam ini kisah yang cukup banyak pengajarannya. Nabi Ayub alaihi salam ketika mana dia dalam keadaan dikurniakan dengan rahmat, kelebihan, harta, kesihatan, rezeki dan sebagainya, dia syukur kepada Allah. Walaupun banyak dia syukur. Kita waktu sikit kita duk minta kepada Allah, merundung, mengadu, minta kepada Allah nak. Bila mai banyak kita hilang syukur pada Allah. Tu kita, tuan-tuan. Nabi Ayub banyak pun syukur, sikit pun syukur, tak ada apa pun syukur. Dirundung masalah pun masih lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatan Nabi Ayub alaihi salam. Maka tuan-tuan, pada masa tu yang tinggal bersama dengan Nabi Ayub alaihi salam ni siapa dia? Isteri Nabi Ayub alaihi salam. Dengan sebahagian riwayat mengatakan ada 2 orang kawan baik yang duduk dengan Nabi Ayub alaihi salam. Duduk dengan Nabi Ayub maksudnya masih lagi bersahabat setia. Yang lain semua masing-masing menjauhkan diri kepada Nabi Ayub alaihi salam. Baik, kita nak tengok hadis yang kita nak baca pada pagi ini. Sambil itu kita akan sambung cerita. Kerana hadis yang kita nak baca ni ada kaitan dengan apa yang berlaku dengan cerita yang kita nak sebut lepas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bainama ayyub yaghtasilu uryanan kharra alaihi rijlu jaradin min zahabin faja'ala yahfi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya ayyub alam akun aghnaytuka amma tara qala bala ya rabb walakin la ghinali an barakatik rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Ayub sedang mandi telanjang, tiba-tiba berguguran ke atasnya sekumpulan belalang yang terbentuk dari emas. Maka Nabi Ayub alaihi salam pun segera mengutipnya dan meletakkannya di dalam pakaiannya. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya Ayub, wahai Ayub, alam akun aghnaytuka amma tara, bukankah aku mencukupkan kamu dengan memberikan kesembuhan seperti yang engkau lihat sekarang? Qala bala ya Rabb. Kata Nabi Ayub alaihi salam, bahkan tetapi walakin la ghinali an barakatik, tetapi saya tidak merasa cukup
dari menerima keberkatan. Baik, Nabi Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala uji sakit Nabi Ayub alaihi salam ini selama lebih kurang tempoh 18 tahun. Ada riwayat yang mengatakan lebih lagi. Allah kurniakan nikmat kepada Nabi Ayub alaihi salam 20 tahun. Allah uji Nabi Ayub alaihi salam sakit selama 18 tahun. Tuan-tuan, macam saya sebut tadi, bab tempoh ni dia tak berapa tepat, tapi kita sebutlah sekadar kita nak bagi nampak dan mudah untuk kita nak bayar. 20 tahun Allah bagi nikmat, 18 tahun Allah uji Nabi Ayub alaihi salam. Tuan-tuan, pada ketika itu beberapa kawan-kawan Nabi Ayub yang kita sebut tadi ni, 2 orang kawan Nabi Ayub tadi ni yang setia, yang duduk dengan Nabi Ayub alaihi salam ni, ketika mana duduk dengan Nabi Ayub alaihi salam, tuan-tuan, pada masa tu depa mula mai timbul syak, ragu-ragu kepada Nabi Ayub. Sehingga kan depa kata kepada Nabi Ayub, "Ish, pasal apa yang lama sangat ni Nabi Ayub ni sakit ni? Nabi Ayub ni sakit lama sangat ni, barangkali dia ada buat dosa kot, sehingga menyebabkan dia jadi macam ni, sehingga menyebabkan dia dirundung dengan masalah macam ni, dia ada buat dosa ni." Tuan-tuan, kawan-kawan Nabi Ayub AS meragui apa yang Allah bagi ataupun ujian kepada Nabi Ayub AS. Kemudian tuan-tuan, isteri kepada Nabi Ayub pun dia seolah-olah rasa yang lebih kurang sama. Bukanlah isteri Nabi Ayub ni dia nak meragui kepada apa yang Allah kurniakan dah. Cuma isteri Nabi Ayub ni dia tanya kepada Nabi Ayub AS. Yang mana pertanyaan ni tuan-tuan bagi kita biasa, tapi bagi Nabi Ayub AS ini satu pertanyaan yang tak patut ditanya isteri dia kepada dia. Tuan-tuan, apa yang isteri Nabi Ayub tanya? Isteri Nabi Ayub tanya, abang ni kan isteri, abang ni kan Nabi Allah. Wahai Nabi Ayub, engkau ni kan seorang Nabi. Kalau engkau seorang Nabi, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit engkau disembuhkan. Tuan-tuan, isteri Nabi Ayub minta macam tu je ataupun sebut macam tu je. Abang mintalah kepada Allah supaya penyakit engkau disembuhkan. Tuan-tuan, kalau kita lah isteri kita tanya macam tu, salah ke agak-agak? Tak ada salah apa, tak ada salah apa. Nabi Ayub tanya balik kepada isteri dia, Allah bagi nikmat kepada kita berapa tahun? 20 tahun. Allah bagi aku sakit ni, Allah bagi kita dirundung masalah ni, Allah bagi kita kehilangan harta, kita kehilangan anak, kesihatan aku ni tak baik ni. Hang dalam keadaan susah sedang membantu, tolong aku, rawat aku, tolong kerja aku, tolong bawa aku pergi ke bilik air, makan dan sebagainya. Berapa lama? 18 tahun. Nabi Ayub AS sebut, Nabi Ayub kata apa? Kalau hang nak tahu sebenarnya sakit ujian yang Allah bagi ni, jumlah dia lebih sikit daripada nikmat yang Allah bagi. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Nak abangnya apa? Nabi Ayub kata apa? Allah kurniakan nikmat kepada kita 20 tahun, 30 tahun. Allah bagi sakit dekat aku ni, kehilangan segala-gala pada keluarga kita ni berapa lama? 18 tahun, 15 tahun. Setengah daripada nikmat yang Allah bagi, kata Nabi Ayub AS. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala nak minta. Sebab apa? Nikmat yang Allah bagi lagi banyak daripada ujian yang Allah bagi. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok yang kata kalam Nabi Ayub AS. Kalam yang penuh dengan hikmah. Dia malu kepada Allah, nikmat yang Allah bagi tu lagi banyak. Tuan-tuan, kadang-kadang buat kita fikir juga dengan ayat Nabi Ayub ni. Kadang-kadang dengan sakit yang ditimpa oleh kita ni, dengan saknya sakit kita ni, agak-agak berapa lama dengan nikmat sihat yang Allah bagi. Tuan-tuan, kadang-kadang orang dia tak fikir yang tu. Dia mengadu kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia mempersalahkan seolah-olah apa yang Allah bagi ni, sehingga dia lupa sebenarnya nikmat yang Allah bagi, kesihatan tu lebih banyak daripada sakit, tempoh sakit yang Allah bagi. Baru sakit tadi, baru sakit setengah jam, baru sakit sehari, baru sakit 2 hari, baru sakit seminggu. Hang mengecapi nikmat selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Anak-anak hang yang Allah bagi, berapa banyak dah yang jadi berjaya dan sebagainya, nikmat daripada Allah. Entah.
Yang kata kisah Nabi-Nabi terdahulu ini, apabila kita baca, mendapat satu suntikan semangat kepada kita. Bahkan juga menjadi suntikan semangat kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita selalu ulang sebut, apabila Allah sebut dalam Al-Quran, apa dia tuan-tuan? Nak bagi motivasi kepada Nabi kita. Apabila Nabi kita baca ayat-ayat Quran yang berkisarkan tentang kisah Nabi-Nabi, Nabi kita ingat bahawa rakan-rakan Nabi dulu pun dapat juga ujian yang sama seperti mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, tuan-tuan, selepas daripada tu maka Nabi Ayub pun berdoa. Ini yang doa yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah rakan dalam Al-Quran, Rabbi anni massani ad-dur wa ayyuba idh nada rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah taala kata apa? Wahai Ayub, dan ceritakanlah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Rabbi anni massani ad-dur, wahai Tuhan, aku ni dirundung, aku ni dikurniakan dengan sakit, aku ni dikurniakan, aku ni ditimpa dengan masalah, dengan penyakit, ya Allah. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang daripada semua yang penyayang. Tuan-tuan, tengok yang kata Nabi Ayub alaihi salam. Dia tak minta bentuk yang macam kita minta, tapi dia hanya sebut kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku ni ada sakit sekian-sekian, ya Allah, Engkau Maha Penyayang daripada segala yang penyayang, ya Allah. Tuan-tuan, apabila Nabi Ayub alaihi salam berdoa macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala sambung dalam Al-Quran, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Ta'ala kata apa? Kami kabulkan permintaan Nabi Ayub alaihi salam. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami sembuhkan segala penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Tuan-tuan, apa yang berlaku ketika mana Nabi Ayub alaihi salam masuk ke dalam bilik ayat, masuk ke dalam tandah, tuan-tuan, sampai satu ketika apabila Nabi Ayub nak bersihkan diri, dalam keadaan nak bersihkan diri itu, pada ketika itu Allah keluarkan daripada situ ada satu mata air. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, urqut birijlik, wahai Ayub, hentak kakimu. Dengan Nabi Ayub hentak kaki itu, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Daripada hentakan kaki itu keluarnya satu air mata yang daripada air mata air tu Nabi Ayub guna untuk mandi dan Nabi Ayub guna untuk minum. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita tentang ayat ni, yang mana kata ulama, sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, yang kata Nabi Ayub alaihi salam ni dalam keadaan sakit. Sakitnya Nabi Ayub ni, kalau kita katalah orang yang sakit ni kadang-kadang nak hentak kaki pun tak larat. Kan dia nak suruh hentak kaki, nak hentak kaki pun tak larat. Tapi nak habaknya apa? Sekiranya Allah nak bagi, kok mana pun kamu kena usaha juga sikit. Kamu usaha sikit, selebihnya tu aku akan bagi. Kamu usaha sikit, kadang-kadang usaha kamu tu tak masuk akal. Tuan-tuan, kan tuan-tuan pernah tengok, tuan-tuan pernah dengar, macam selalulah kita duk dengar. Orang ni pi berubat merata tempat dia pi. Habaklah tok bomo mana ataupun apa orang yang merawat mengikut kepada kaedah Islam ni, merata dia pi. Hak hebat, hak tak kenal, hak bayar mahal, hak bayar murah, pi merata. Ada pi dekat satu orang tu, kadang-kadang dia kata dia ni insya-Allah pi, ramai dah orang pi kat dia jadi sihat elok. Kita pun pi, tuan-tuan, nak jadi cerita tak ada rezeki kat kita. Ramai orang ni yang pi kat dia sihat, tiba-tiba kita pi tak sihat. Ada pula kita dengar ada satu ceruk kampung mana dia ni pengamal perubatan Islam, tapi taklah berapa terkenal sangat. Taklah teramana sangat pun. Nak jadi rezeki, tiba-tiba sampai dekat habuan kita sihat. Ataupun kita pergi dekat satu orang, tak jumpa dengan siapa-siapa, dia ni bukanlah pengamal perubatan pun, sekadar boleh sikit-sikit macam tu je. Tiba-tiba dia berubat, dia baca doa sikit kat kita, hembus.
ataupun dengan usaha kita pergi dekat dia, tiba-tiba dia baca doa, dia hembus kapal lebih kurang sikit, tiba-tiba tuan-tuan apa jadi? Sembuh kita. Nak habaknya apa? Usaha tu dekat kita. Nak bagi sembuh tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tengok Nabi Ayub alaihi salam nak hantar kaki ni, orang sakit terang mana nak hantar kaki ni? Nak hantar kaki ni tak lama. Sebab apa tuan-tuan? Dalam Quran nanti ni sampai kisah mak Nabi Isa, Maryam pun kita akan cerita. Ketika mana mak Maryam nak mengandung, selepas daripada dekat-dekat nak mengandung tu tuan-tuan, duduk dekat dengan pokok kurma. Allah Taala kata apa? Apabila kamu selepas daripada kamu melahirkan Nabi Isa, ataupun ketika kamu nak melahirkan Nabi Isa, kamu tak ada kekuatan, Nabi Allah dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Maryam, kamu goncang pokok kurma. Tuan-tuan, kita tengok isteri kita pun cukuplah dalam keadaan syarat mengandung, dekat-dekat nak bersalin ataupun lepas bersalin, dia punya riang kekuatan dia tu terang mana. Pokok kurma nak lebih kurang pokok kelapa sawit tu. Goyang tengoklah nak goyang terang mana. Pi goncang tengok nak boleh goyang terang mana. Seorang perempuan dalam keadaan syarat mengandung, dalam keadaan dah melahirkan anak, tiba-tiba Allah perintah suruh goyang pokok untuk nak jatuhkan buah kurma. Allah Ta'ala kata kamu goyang. Nak baknya apa? Yang buat ni kerja kita. Yang nak bagi tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak suruh kita usaha. Allah nak suruh kita usaha. Selebihnya tu Allah akan bagi. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Selepas daripada tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Ini yang kata ajaibnya ataupun mukjizat ataupun kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas daripada Nabi Ayub alaihi salam hentakkan kaki, dalam hadis yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ayub alaihi salam ni hujan yang berbentuk hujan daripada emas. Hujan itu menggugurkan dan menjatuhkan hujan-hujan itu berbentuk emas-emas, yang mana emas tu besar dia lebih kurang macam seekor belalang yang dikurniakan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Tuan-tuan tengok, dalam tempoh masa yang singkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada Nabi Ayub alaihi salam untuk kamu gunakan murtasalun, air mata tadi ni, air tadi ni, air yang sejuk tadi ni menyebabkan tubuh badan kamu sihat. Kamu mandi, tubuh badan kamu sihat. Dan kamu minum daripada minuman ini menyebabkan tubuh badan dalaman kamu pula sihat. Nabi Ayub ni tuan-tuan, penyakit dia bukan sekadar penyakit dalaman, bahkan juga dia bukan sekadar penyakit luaran, bahkan juga penyakit dalaman. Dengan kamu sapu, dengan kamu mandi, luaran kamu sihat. Sihat tu lebih sihat daripada waktu kamu sihat dulu. Dan dalaman kamu dibaiki, dipulihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kamu mandi, dengan kamu minum. Sebab itu tuan-tuan, berjasa besarkan daripada kisah Nabi Ayub alaihi salam ni orang ataupun saintis reka ubat yang bentuk sapu luaran, bentuk luaran dan juga bentuk makan, bentuk dalam. Kan, macam kita lah ni lah, ada bentuk ubat bentuk makan dan ada ubat juga bentuk luaran, sapu dan sebagainya. Ini berkisarkan ataupun ada sebahagian menyebut daripada jasa baik cerita yang berlaku kepada Nabi Ayub alaihi salam. Baik tuan-tuan, yang menariknya lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi lagi dengan kesabaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan kisah Nabi Ayub ini, kerana dia sabar, kesihatan dia Allah pulihkan, kerana dia sabar, harta dia Allah kembalikan. Allah kurniakan emas-emas yang banyak kepada Nabi Ayub alaihi salam. Dalam sebahagian riwayat menyebut, selepas daripada Nabi Ayub alaihi salam sihat, berita yang kata Nabi Ayub sihat ni sampai gempar ni kepada semua masyarakat sekeliling pada masa itu. Apa yang berlaku? Orang ramai pakat bagi sumbangan hadiah seronok, wak mai hadiah ni, wak mai hadiah ni. Hadiah yang Nabi Ayub dapat itu lebih banyak daripada harta yang hilang dulu. 2 kali ganda lebih banyak daripada harta yang hilang dulu. Tuan-tuan, tak cukup dengan harta yang Allah kembalikan balik,
tak cukup dengan kesihatan yang Allah kurniakan balik, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan balik, Allah kurniakan balik keluarga Nabi Ayub alaihi salam. Sebahagian riwayat mengatakan selepas daripada Nabi Ayub sembuh, sebahagian daripada Nabi Ayub sembuh, tuan-tuan, selepas daripada tu isteri Nabi Ayub ni juga dikurniakan ataupun Allah Subhanahu wa taala bagi lagi rezeki anak. Setiap kali lahir, tuan-tuan, lahir ni yang anak lama 12 orang, Allah ganti balik berapa? 2 kali ganda, 24 orang. Hilang 12, Allah ganti 24. Ada yang kata, tuan-tuan, sebagai riwayat mengatakan ayat ni menyebut Allah Subhanahu wa taala ganti balik 12 orang dan Allah pertemukan balik dengan Nabi Allah Ayub alaihi salam dengan 12 orang yang meninggal dunia di syurga nanti. Maknanya apa? Di syurga duk tunggu 12, di dunia ada 12. Campur dua-dua tu jadi 24. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan balik kepada Nabi Ayub alaihi salam. Baik, tuan-tuan, selepas daripada Nabi Ayub mandi, Nabi Ayub bersihkan diri, tubuh badan Nabi Ayub dah kembali sihat, harta pun dah banyak, Nabi Ayub dah masukkan emas tadi dalam baju dia, dia kutip, hak pegang di tangan pun ambil, yang buh dalam baju pun bubuh. Bila Nabi Ayub keluar daripada bilik ayak, tuan-tuan, isteri Nabi Ayub terkejut. Isteri Nabi Ayub terkejut tengok keadaan Nabi Ayub. Sehingga kan isteri dia seolah-olah macam tak kenal Nabi Ayub alaihi salam. Isteri dia tanya, aku ni seolah-olah macam nak kenal hang ni. Hang ni rupa nak seperti mana rupa para suami aku, Nabi Allah Ayub alaihi salam. Adakah hang ni Nabi Ayub alaihi salam? Maka Nabi Ayub pun sebut apa? Fa inni ana huwa. Ya, akulah tu Nabi Ayub alaihi salam. Oleh kerana berapa lama dah isteri Nabi Ayub ni tak menyaksikan, tak tengok wajah asal Nabi Ayub alaihi salam yang dulu ni. Lama mana dah tak tengok Nabi Ayub alaihi salam, tiba-tiba dalam tempoh yang singkat Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihi salam, rupa paras Nabi Ayub diperbaiki, luaran dalaman cantik elok balik, harta Allah kurniakan, sehingga isteri Nabi Ayub pun tak kenal. Tak kenal sehingga kan pada masa tu Nabi Ayub kata pada fa inni ana huwa. Sebenarnya akulah orang yang hang sebut tadi itu. Hang kata macam suami aku, sebenarnya aku bukan macam, aku memang suami engkau wahai isteriku. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan semula hasil daripada kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Baik, mari sama-sama kita tengok keterangan hadis. Baik. Tuan kita menyebut Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan kesakitan selama 18 tahun. Dalam tempoh itu ramai kawan-kawannya melarikan diri dari berdamping dengannya. Beliau juga kehilangan harta, kehilangan banyak harta akibat menderita sakit tersebut. Hanya isteri dan 2 orang sahabatnya sahaja yang setia menemaninya sepanjang tempoh itu. Nabi Ayub alaihi salam bersabar dan menerima ujian itu dengan hati yang redha. Sebagai seorang nabi, beliau yakin ujian itu tanda Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Ujian itu akan meninggikan darjatnya dan ujian itu akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merakamkan dalam Al-Quran doa Nabi Ayub alaihi salam dalam surah Al-Anbiya ayat 83-84. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min 'indina wa zikra lil 'abidin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi anni massani ad-dur, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha penyayang daripada semua yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu wa mislahum, lalu
kami kembalikan keluarganya kepadanya. Wa mislahum ma'ahum, serta kami lipat kali gandakan jumlah mereka. Rahmatan min indina, sebagai rahmat daripada kami. Dan peringatan ini wa zikra lil abidin, dan peringatan bagi semua yang menyembah kami. Sebagian ulama mengatakan, tuan-tuan, doa ini adalah doa yang mustajab, yang boleh kita amalkan. Orang yang ada sakit, orang yang ditimpa dengan masalah, orang yang ada penyakit-penyakit, boleh baca doa ni banyak-banyak. Ini doa Nabi Ayub alaihi salam, doa yang insya-Allah mustajab. Kata ulama, selepas Nabi Ayub baca doa ni, fastajabna, kami kabulkan, kami makbulkan, kami terima, kami beri balik apa yang dia nak itu. Tuan, hasil daripada kesabaran. Hasil daripada kesabaran dan doa Nabi Ayub alaihi salam. Kalau tuan-tuan tengok ayat yang dibacakan ataupun ayat yang kita baca ni, dia sebenarnya dia bergantung tiga sekali. Doa Nabi Ayub, doa Nabi Yunus alaihi salam, dan juga doa Nabi Zakaria. Tiga doa ni terimpun duduk sekali. Doa dijauhkan daripada penyakit, doa dijauhkan, doa dirundung dengan masalah yang berat, dan doa tak ada anak. Doa tak ada anak. Tiga ni masalah yang selalulah yang ada dalam masyarakat kita. Baca doa ni, insya-Allah berkat daripada doa nabi-nabi ni Allah akan bagi kepada orang yang memerlukan ataupun kepada orang yang berhajat dengan apa yang dihajati dia. Baik, kemudian kata tuan kitab kita, setelah sekian lama bersabar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit yang dialaminya itu dengan cara yang begitu mudah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau menghentak kaki ke tanah. Tiba-tiba keluar air mata yang sejuk. Beliau diminta mandi dan meminum air yang keluar itu. Ketika mandi, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit kulitnya dengan serta-merta. Tuan-tuan, sembuh lalatu. Hak yang kulit luaran ni sembuh lalatu. Selepas meminum air, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan pula penyakit dalamannya serta-merta. Minum pula Allah sembuhkan. Minum pula Allah sembuhkan. Selain itu, beliau juga dikurniakan kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kesihatan kembali, harta pun ada, sembuh luar dalam. Allah bagi pula harta. Bayangkan betapa gembiranya Nabi Ayub alaihi salam menerima ketulan-ketulan emas berbentuk belalang. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan anak-anak yang ramai kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sad ayat 41 hingga 44. Wazkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa azab urkud birijlik haza mughtasalun baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ingatlah akan hamba kami Nabi Ayub alaihi salam ketika dia menyeru kepada Tuhannya, iznada rabbahu anni massani asyaitan, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Hentakkanlah kakimu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, urkud birijlik, hentakkanlah kakimu, haza mughtasalun baridun wa syarab, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Dan kami anugerahkan dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat daripada kami dan pengajaran bagi orang-orang yang berfikiran sihat. Ambillah seikat jerami gandum dengan tanganmu, lalu pukullah isterimu dengannya, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Allah. Baik tuan-tuan, ingat tak tadi kita sebut
isteri Nabi Ayub. Ketika mana dia sebut macam tu, dia sebut kepada Nabi Ayub, tak maukah minta kepada Allah? Nabi Ayub bersumpah. Nabi Ayub kata, oleh kerana hang sebut macam tu, aku akan pukul hang, aku akan rotan hang, ataupun aku akan pukul hang dengan 100 pukulan. Aku akan pukul hang dengan 100 pukulan. Tuan-tuan, sungguh selepas daripada Nabi Ayub sihat, oleh kerana bersumpah, maka seseorang itu dia kena membayar sumpah dia. Sumpah, tuan-tuan, dia kena bayar sumpah dia. Siapa nak cerita kepada tuan-tuan, Nabi Allah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, dia pernah bersumpah untuk tidak mau membantu seorang adik-beradik dia. Dia tak mau bantu seorang adik-beradik dia. Dia sumpah, aku tak mau bantu hang dah, aku tak mau bagi bantuan dah kepada hang. Bila Abu Bakar turun ayat Quran cerita tentang perbuatan Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar nak tebus balik sumpah. Sumpah dia tak boleh, melainkan dia kena buat, dia kena laksanakan. Dia kena buat, dia kena laksanakan. Kalau tak mau buat, dia kena tebus balik sumpah dengan bayar balik. Dia kena tebus balik sumpah dengan bayar balik sumpah tadi itu. Baik, Nabi Allah Ayub alaihi salam, apa yang Nabi Allah Ayub buat ketika mana dah sembuh, tuan-tuan? Pada masa tu Nabi Ayub alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat apa? Nabi Ayub alaihi salam suruh Allah Subhanahu wa taala suruh ambil satu genggam jerami. Ambil satu ikat, kan kalau kita ni macam contoh mudahnya kita pegang satu batang penyapu lidi. Satu batang penyapu lidi, Allah Subhanahu wa taala suruh pukul dengan sekali pukulan. Wadrib bihi, pukul dengan dia. Kan dalam satu batang tu kan, inilah macam straw kita pegang ni. Kalau straw ni nak kira 5 batang ataupun nak kira 10 batang, lebih kita pegang macam ni nampak banyak. Ini barangkali lebih daripada 10, kita pukul sekali. Pukul sekali itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan kamu pukul 100 kali seperti mana yang kamu sumpahkan. Sebab dalam tu ada lebih daripada jumlah yang telah kamu sumpahkan tadi itu. Lebih daripada jumlah yang kamu sumpahkan tadi itu, dengan kamu pukul sekali, bermakna kamu telah menyelesaikan sumpah kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut, wala tahnah, wahai Ayub, apabila kamu bersumpah, kamu tak boleh melanggar sumpah kamu. Kok mana pun kamu tak boleh langgar sumpah kamu. Kamu mesti kena buat sumpah kamu. Nabi Ayub tetap buat dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hujung ayat, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabira. Wahai Ayub, sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub ini seorang yang sangat sabar, sabira. Ni'mal abdu, tuan-tuan, ni perkataan Allah ni, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan sesungguhnya Nabi Allah Ayub alaihi salam ini seorang yang sangat taat. Sungguh-sungguh dia ni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kisah Nabi Ayub alaihi salam ini kisah yang cukup banyak pengajaran, cukup banyak perkara yang boleh kita ambil. Antaranya pada tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang tak terhitung daripada kita. Nikmat ni kalau dihitung dengan segala benda pun takkan boleh kita kira seberapa banyak nikmat yang Allah bagi. Yang paling penting, segala nikmat yang Allah bagi ini, kita kena jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan segala yang Allah bagi kepada kita ini, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, jangan lupa kita juga dituntut untuk sentiasa berdoa kepada Allah. Biasalah tuan-tuan, sebagai manusia kita akan dirundung masalah, kita akan dirundung dengan segala macam bentuk musibah kadang-kadangnya, maka tak ada senjata lain yang mustajab juga, iaitulah mustajabnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan ataupun menerima segala hajat-hajat kita. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, daripada kisah Nabi Ayub alaihi salam ini boleh kita ambil pengajaran apa? Kita mesti menjadi hamba yang bukan sekadar hamba yang bersabar,
tapi juga kita menjadi hamba yang sentiasa patuh dan ikut kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok Nabi Ayub, oleh kerana dia patuh, dia sabar kepada Allah, akhirnya tingginya kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, Allah lipat kali gandakan, Allah balas balik hasil daripada kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Sebab itu tuan-tuan, golongan sabar, orang yang bersabar ini golongan yang tahap dia, level yang cukup tinggi. Level dia ataupun tingkatan orang yang bersabar ini golongan yang cukup tinggi. Sebab itu dalam level pun kan, minas sabirin, minal muttaqin, orang-orang yang bersabar ini orang-orang yang cukup tinggi, dia punya martabat dia punya golongan dia. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua Allah kurniakan nikmat ataupun Allah kurniakan sifat mempunyai kesabaran yang tinggi. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan akan datang kita akan mula masuk tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam yang bertajuk batu melarikan pakaian Nabi Musa alaihi salam. InsyaAllah kita akan baca pada pertemuan akan datang insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.